di antaranya pernah pun dikurniakan kepada umat yang terdahulu sebelum umat Muhammad. Tinggal satu yang khusus yang tidak pernah dikurniakan kepada umat selain umat Muhammad. Maka di antara keistimewaan tersebut, yang pertama, hebatnya Ramadan ini tuan-tuan, ialah kefarduan, difardukan berpuasa di dalamnya. Buktinya ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman kepada Allah, telah difardukan kepada kamu berpuasa di dalam bulan Ramadan, seperti mana telah difardukan kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini menjadikan kamu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan, anugerah Allah Subhanahu wa taala, ialah bulan Ramadan bulan nuzulul Quran. Buktinya ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah juga ayat 185, sedang 3 ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu sebagai hidayah dan petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran juga menjelaskan keterangan terhadap hidayah dan petunjuk, dan sebagai yang membezakan bainal haqqi wal batil, antara yang benar dan yang batil, yang tidak benar. Dua benda ini tentang pernah berlaku di zaman sebelum umat Nabi Muhammad, dan juga diberi kelebihan kita umat Muhammad. Cuba kita lihat yang pertama, kefarduan berpuasa. Dalam ayat Quran itu Tuhan sebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa yang difardu kepada kamu ini sudah pun pernah difardukan kewajibannya terhadap orang-orang umat terdahulu sebelum kamu. Maka berdasarkan riwayat daripada Imam Ibn Katsir rahimahullah, di antara kaidah puasa umat zaman dahulu, puasa Nabi Adam dan juga Nabi Nuh alaihi salam, sebulan 3 hari dia puasa wajib di tiap bulan. Dan puasa ini kekal diamalkan oleh kita umat Muhammad, yaitu menjadi sunat, tak jadi wajib dah. Puasa 13, 14, 15 mengikuti. Kemudian ada sebahagian Nabi kefarduan puasa kepada mereka, puasa sepanjang tahun 14 bulan tu wajib puasa 6 bulan. Mampu yang 6 bulan puasa. Inilah puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Dia puasa sehari buka, buka. Jadi sepanjang tahun 6 bulan. Dan ini pun kekal menjadi sunat di zaman kita sekarang ni. Nak puasa Nabi Daud turun. Adapun yang difardukan kepada umat, kepada bangsa Yahudi, umat Nabi Musa alaihissalam, 50 hari. Yang difardukan kepada orang Yahudi, umat Nabi Isa alaihissalam, 40 hari. Nabi Musa 50, yang umat Nabi Isa 40. Bahkan ada riwayat mengatakan puasa mereka juga difardukan di dalam bulan Ramadan. Namun tuan-tuan, kita kenal orang Yahudi ini memang maku ayat. Bila puasa bulan Ramadan, panas, kering, tekak, dia tak setuju. Dia pergi tarik,
Di puasa musim bunga punya juga. Hukum Allah itu diubah begitu dan begitu. Dan dia tak nak kelebihan Ramadan. Hanya yang kekal menerima kelebihan Ramadan. Ibadah puasa bulan Ramadan ialah kita orang ramai. Dan di ujung ayat Allah Ta'ala sebut, mudah-mudahan la'allakum tattaqun, kefarduan puasa ini menjadikan kamu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu timbul persoalan, di mana kedudukan letaknya takwa dan bagaimana dalam bulan Ramadan itu kita boleh meningkatkan takwa. Adakah takwa itu berada di kepala, duduk di perut ke, di kaki ke, di lengan ke, di mata? Adapun takwa itu Rasulullah pernah sebut kepada para sahabat. Rasulullah tunjuk ke dalam at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ini takwa duduk di sini. Oleh sebab itu, dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di dalam jasad kamu, hai manusia, ada seketul darah. Andai baik darah itu, baiklah keseluruhannya. Kalau darah itu, seketul darah itu buruk, busuk dan negatif, maka buruklah keseluruhannya. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, itulah seketul darah itu, namanya hati. Maka kata ulama, sama ada baik ataupun buruk akan berlaku pada dua keadaan dan dua tempat. Yang pertama berlaku pada jasmani, jasad. Yang kedua kepada rohani, spiritual, roh. Kalau baik tuan-tuan, minta kita beri batu badan kita sehat, tak ada penyakit itu, tak ada penyakit ini. Kalau minta kita tak sehat, badan dengan penyakit itu, penyakit ini. Minta yang sehat artinya hati yang baik. Tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada iri hati, tak ada penyakit hati orang jadi berapi. Semuanya baik. Maka kata syair, seorang penyair, bersempena Ramadan ini, kata seorang penyair, dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi, fadum 'alaiha tafuz bil khair wal dhafar. Khala'u batnin wa qur'anun tudabbiru, wa kadha tadarru'in bakin sa'at as-sahri, wa kadha qiyamuka janahal layli awsatu, wa an tujalis ahlul khair wal khabar. Ini qaul syair, nasihat dia, pengajaran dia ada. Dengar sopas biji ya Quran hadis Nabi, tapi qaul syair. Apa kata syair ini? Ubat penyakit hati yang keras ini tuan. Bila bulan Ramadan cantik kita boleh amalkan, lembutkan hati, tingkatkan takwa. Yang pertama, kosongkan perut, khala batni. Ya alhamdulillah, yang ni kita tengah puasa bulan Ramadan. Kosongkan perut artinya melaksanakan ibadah puasa. Masalahnya puasa Ramadan ini tentang puasa wajib. Kita rajin dengan malam dan suka kebencikan nama Muslim-Muslimah kena puasa. Maka kalau nak tahu lah iman kita teramanah hati buka Quran, cuba tuan-tuan lepas Ramadan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahri. Silalah puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa bulan Syawal, puasa yang paling susah sekali dalam dunia bulan Syawal. Kajian orang antara orang tua orang muda. Orang tua lebih prihatin puasa Syawal. Antara sesama orang tua lagi orang tua perempuan lagi prihatin. Kita orang muda nak puasa kata hari kedua, memanglah puasa Syawal yang berhujung boleh. Tapi nak habaq prihatin tu, mana boleh puasa hari kedua Syawal ni saya kira. Lemak tak balut lagi, lontong tak balut lagi, rendang tu tak balut lagi, hak ni dalam orang kita dari kita senarai liputan. Sedang tak puasa lagi, sedang 26 Syawal
26 Syawal ditentang terkejut yang amat sebut Allah terdengar. Astaghfirullahaladzim. 26 dah. Buat bohong Pasal apa? Puasa Syawal perlu difahami datang dengan fikir. Fikir dia mesti 6 hari. Kalau 26 hari bulan, kalau sampai 30 lah, hanya berbagi 5 hari saja. Maka kata ulama, kalau 5 hari dapat pahala sunat biasa saja. Sebab apa dan bagaimana? Untuk mendapat saum dahri 30 Ramadan lebih kurang cabangnya 36, itulah mewakili 360 hari setahun. Maka seorang berpuasa sepanjang tahun. Ingat, puasa Syawal fikir. Kemudian yang kedua, kaedah melembutkan hati. Wa Qur'anan tudabbiru. Quran yang kamu tadabburkan makna, letak dalam senarai kita tentang azab atau senarai keazaban sebelum aku mati meninggal dunia. Aku nak tadabbur seluruh makna dalam Quran. Andai ada keazaban, akan kita hadirlah majlis-majlis ilmu, kuliah ta'lim, kelas kefahaman Quran. Yang ketiga, wa kadza tadarru'in bakin sa'atus sahri. Hal nombor 3 ni saya yakin rasanya tuan-tuan tak nak buat. Kerana tak buat dan tak tahu lah buat dah. Apa dia? Dan bangun waktu dini hari bermunajat, mengeluh, merintih depan Allah Ta'ala. Wa kadza tadarru'in bakin sambil teriak. Nak tunggu bila? La Ramadan sejati saya. Pakit dengan malam kasar, gamak segan. Kalau seorang suami duduk sebilik dengan bini pun segan nak teriak itu hari. Lari pergi bilik sebelah kunci, ataupun lari naik musalah. Sembahyang sunat tahajud, sunat taubat semua. Lepas sembahyang tanda tangan. Tadarruk. Nabi ajak kita tuan-tuan, fa'in lam tabki fatabaki. Apa kena teriak? Kalau ayat mata tak keluar mai juga, cari jalan bagi menangis. Cuba kita tanda tangan, doa kita pergi. Ya Allah, ya Tuhanku, pada pagi dini hari dalam bulan Ramadan ini, ya Allah, aku menadah tangan kepadamu, ya Allah. Aku memohon keampunanmu, ya Allah. Pandanglah wajahku dengan pandang rahmatmu, ya Allah. Dosa mataku banyak, ya Allah. Dosa telingaku, dosa tanganku, dosa kakiku, ya Allah, belum terampun, ya Allah. Ampunkan dosaku, ya Allah. Itulah tadarruk. Kemudian, kalau kita sebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bukan ada rasa apa, ada pahala. Kalau kita sebut zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada rasa apa. Cuba buat lagu sikit, itulah yang tadarruk. La ilaha illallah. Dengan bermain kalau tengah malam kena ada orang meleleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Celah-celah tu doa lagi, tadarruk, tayak. Bila kita nak tunggu? Sampai bila? Kemudian yang keempat, wa kadza qiyamuka janahan laili awsatu. Bangun qiyamul lail. Yang keempat, tuan-tuan, kombinkan ahadmu 3 orang. Elok. Dan yang kelima, wa antujalis ahlal khair wal khabar. Bermujalasahlah, berdampinglah dengan para tuan guru, para orang alim, para habaib, para kiai, para bapa, ulama-ulama, para salafus saleh, ustaz-ustaz. Damping diri dengan ulama. Maka mendamping diri dengan ulama artinya menghadiri kuliah-kuliah agama, kuliah maghrib, kuliah subuh, majlis tahlim, kuliah kefahaman Al-Quran. Barulah kena. Terlanjur cakap bagi badan tentang
Saya nak cerita tentang satu amaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah bagi amaran kat kita tak apa nak senang. Saya bukan nak ajak tuan-tuan berkiblatkan negara barat, Amerika, tidak. Tapi sepanjang pembacaan saya, Amerika negara-negara maju ni peralatannya canggih. Mana-mana data dan juga ramalannya menghampiri ketepatan yang sangat tinggi. Tuan-tuan biasa kan kalau orang sebut NASA Amerika, National Aeronautics and Space Administration, Jabatan Angkasa dan Ruang. Itu NASA biasa kan. Ada lagi banyak jabatannya, Jabatan Meteorologi dia, NOAA benar kan? National Oceanic and Atmospheric Administration, Jabatan Pentadbiran Laut dan Atmosfera Negara, NOAA. NOAA tuan-tuan, nanti di hujung kajian NOAA membenarkan kebenaran apa yang Tuhan sebut tentang kelebihan malam Lailatul Qadar. Saya dah sebut yang NASA pernah nyatakan beberapa tahun dahulu. Ketika saya membaca laporan itu, NASA menyatakan bahwasanya ruang angkasa ini yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk, ada bulan, matahari, bintang, dan jangan lupa ruang angkasa itu tuan penuh dengan bebatu di angkasa. Batu di angkasa sebut batu, jangan bayang batu tepi jalan sakboli itu jangan. Bebatu di angkasa berukur kredit 1 km, 2 km, 3 km. Masalahnya ia sudah 85% menghampiri planet kita, planet bumi. Dan satu ketika dulu NASA pernah sebut ramalan yang dulu ni bapak sekarang tepat tahun 2021. Tuan-tuan dengarkan baik-baik tarikh ini agak-agak bila. Tahun 2021 bulan Mac 21 hari bulan. Bila agak tarikh ini? Tuan-tuan tak pernah tahu, tak tahu apa. Tuan-tuan biar tak prihatin. Lepas ni bulan Mac, NASA meramalkan bumi kita akan dilintasi oleh satu bebatu di angkasa berukur dari 900 meter, hampir 1 kilometer. Jaraknya dengan bumi sangat dekat, bawah 2 juta km. Itu dikira dekat. Sedangkan bumi, bulan dengan bumi, bulan itu kalau dia menghampir 350,000 km. Kalau dia berjarak jauh, 4 bulan habis sikit, 550,000, lebih kurang. Maka kalau 2 juta tuan berarti berapa? 3-4 kali ganda. Itu sudah dikira hampir. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Yasin ayat 40 di hujung ayat. Antara dalam suratul Anbiya ayat di hujung ayat 33. Biasanya dua ayat ini serupa. Ayat dalam surah Yasin ada wawul afi. Firman Allah, wa kullun fi falakin yusbahun, dan setiap sesuatu yang berada di ruang angkasa itu berledar mengikut galaksi. Dalam suratul Anbiya ayat 33, kullun fi falakin yusbahun, ayat yang sama, waw ayat dalam. Artinya andai ketika mana Allah Ta'ala nak dia menghampir, maka dia menghampir. Kalau Allah Ta'ala nak dia menjauh, jauhlah dia. Maka masalahnya tuan-tuan, baru ni dikhabarkan kalau di Malaysia ni pukul 12 tengah malam, siapa ada teropong, dia boleh teropong nampak. Walaupun jaraknya jauh, tapi saya yakin, hakul yakin, kesan terhadap tarikat graviti bumi, perubahan cuaca bumi akan ada. Bayangkan tuan-tuan, kelajuan yang dia lalu baru ni 124,000 km per hour. Agak-agak tuan-tuan laju mana. NASA meramalkan lagi 2022 akan lintas lagi 2025, 2027. Kelajuan ini boleh digambarkan. Flight commercial tuan-tuan pergi Mekah, pergi naik Asia, pergi mana, ketika laju 950 km per hour 1 jam.
jet berjuang 1,500 ke 2,000 kilometer per jam. Atas highway kita, flight kita nak mendarat 250 kilometer per jam sejam. Lebih tak boleh, kalau lebih tak turun-turun dah. Nak turun dia tak boleh, dia kena kuat descending. Kalau lebih tak boleh turun, kalau kurang tak ada sampai 4-5 kilometer jatuh lah. Dia mesti jut. Berapa kelajuan tuan-tuan di airport, di highway. Di highway kita tulis mati 10. Di Jerman ada satu highway nama dia Autobahn. Jangan sedap tanya, bukan batas pas. Autobahn itu tuan unlimited. Kalau kereta boleh lari 500, balun lah. Hancur lah, tak ada hak kita berlaku senang. Boleh tak highway 50, demikian lagi. Tapi saya laju. Kalau saya pergi kerja naik highway itu minta maaf bagi boleh tahu nak keluar lagi. Bukan senang ketika batu naik highway terus nak pindah terang. Pagi-pagi maksimum biasa kalau saya tekan 220, 200. Boleh pergi lagi tu. Kereta saya tak speed, bukan hari ni tak boleh ada speed lagi. 250 kelajuan flat tu. Tapi saya nak nampak tuan-tuan 220 tu waktu mana boleh speed. Ketika dua lorong kosong, laju di sana-sana laju sungguh. Sebab saya nak banding compare tuan-tuan, bagaimana estimat bergerak 124,000 km sejam. Apa yang akan berlaku kalau seandainya dia menghantam bumi? Ketika dia menghantam bumi, tuan, kekuatan hentaman dia 15 ke 20 kali ganda bom atom Hiroshima yang digugurkan di Hiroshima, Nagasaki dijemput. Ketika hantaman berlaku, sebab masalahnya dia semakin menghampir. Kalau berlaku hantaman, ternyata benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-10. Fantaqib yawma ta'ti as-sama' bi dukhanin mubin. Tunggulah kamu hai manusia. Ada riwayat mengatakan, tunggulah kamu hai Muhammad. Nanti lagi di bumi tempat kamu tinggal akan penuh asap berkumpul. Ulama tafsir khilaf tentang ayat ini. Ada yang mengatakan berlaku di zaman Rasulullah, tapi ijma' ulama mengatakan kepulan asap itu berlaku di akhir zaman sebelum kiamat. Kalau berlaku tuan-tuan, itulah di antara tanda kiamat. Tertentara 2020 berapa kali gempa bumi seluruh dunia berlaku rekod. Berskala kita antara 2.5 ke 7.5. Tuan-tuan, saya membaca laporan So'abang Sina. Tahun 2020 kita mempunyai hampir 4,000 gempa bumi. Allahu Akbar. Pasal apa kita tak kuasa? Kerana kita tidak berada dalam kawasan belak tektonik bumi. Kita tak ada kawasan itu. Dijangkakan tahun ini, tahun depan lagi banyak. Dan beberapa bulan lalu tengah di PKP New Zealand, gunung berapi yang melumpahkan meletup, memuntahkan lava. Ketika waktu malam tuan-tuan di New Zealand memang nyala menakutkan. Sebab itu amaran-amaran yang Allah Ta'ala berikan, isyarat dan tanda-tanda ini menyebabkan kita sepatutnya jangan tunggu dalam hal melakukan ibadah. Jadilah kita orang yang digelar oleh Allah dalam surah Al-Waqi'ah, was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Orang yang berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah, mereka itu akan ditulis dan ditempatkan di kalangan orang-orang al-muqarrabun yang hampir diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ada rasa besar. Jangan kita jadi orang 2019 dah pun naik nama pergi mengerjakan haji di Mekah, tapi tuan-tuan bisnes pun tengah naik juga. Aku takut dulu lah. Takut kodanya 2020. Tengok apa pula 2020 kita dilanda COVID-19. Azam lagi, nanti 2021 settle lah tu. Sekarang belum lagi. Hari ni pula diumum tuan-tuan, sungai tadi kita 5 daerah. Bila keadaan akan redam, hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Yang kita serahkan. Itu yang pertama. Ini malam ni, boleh senang bahasa lagi kita tutup dah.
Anak buat kena ni nak topang lagu tak ada tetek. Yang kedua tuan-tuan, keistimewaan Ramadan ialah nuzulul Quran. Tuan-tuan kena faham baik-baik. Ada percakapan sudut tarikh yang mana satu nanti saya jelaskan. Kenapa hebatnya Ramadan? Kerana nuzulul Quran. Jangankan kata Al-Quran sahaja turun di dalam bulan Ramadan. Sabda Nabi SAW, unzilat suhufu Ibrahim awwala laylatin min Ramadan, wa unzilat at-Taurah li sittin mawayna min Ramadan, wa unzilat al-Injil li 13 خلت من رمضان, وأنزل الفرقان ل24 وفي رواية ل27 من رمضان أو كما قال الرسول. Nabi bersabda, Nabi sebut diturunkan suhuf Nabi Allah Ibrahim dalam bulan Ramadan. Diturunkan Taurat Nabi Musa 1 Ramadan, suhuf Ibrahim. Taurat Nabi Musa 6 Ramadan. Injil Nabi Isa 13 Ramadan. Dan diturunkan Al-Furqan. Ada riwayat mengatakan 24, ada riwayat mengatakan 27. Tiba-tiba sabut nuzulul Quran 17. Tentang jadi bingung, ini apa ni? Begitu. Ada pun yang disebut oleh Allah Ta'ala oleh Rasulullah tentang nuzulul Quran itu di dalam bulan Ramadan 24 ataupun 27, ialah nuzul seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Waqi'ah ayat 75-81. Apa kata Allah? فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Juz 5, juz 6, juz 7, juz 8, juz 9, 80, 6 ayat. فلا أقسم بمواقع النجوم. Aku bersumpah kata Allah dengan tempat mawaqi' nujum. Dari sudut bahasa, kalau ada sumpah lalu dimulakan dengan la nafiyah, berarti sumpah itu merupakan sumpah yang sangat berat, sangat dahsyat, sangat menakutkan. Lalu kenapa Allah Ta'ala tidak bersumpah dengan bintang? Tuhan sumpah dengan tempat peredaran bintang. Karena disitulah berlakunya peristiwa nuzul. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bentuk semua hari tuan-tuan. Minas sama'il 'ulya ila sama'id dunya, dari langit yang tinggi ke langit dunia lainnya Allah. Maka disitulah disimpan Al-Quran, tempat rahsia Allah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, tempat disimpan rahsia Allah yang tersembunyi. Pernah syaitan dan iblis naik curi nak dengar rahsia Allah, dikawal ketat. Sebab itu langit kita ni tuan-tuan, dia ada peranan, dia ada pendidik, dia ada kad, dia jaga-jaga. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat peredaran bintang. Sebab kerana bintang itu sendiri, jasad dan fizikalnya sudah dahsyat. Andai tuan-tuan ingin membilang bintang di langit menggunakan teropong yang tercanggih, tuan-tuan perlu hidup usia umur tuan-tuan 3,000 tahun umur. Siapa nak hidup 3,000 tahun? Tuan-tuan, bila bintang di langit belum tamat lagi, itulah jumlahnya sangat-sangat. Maka kalau Allah Ta'ala bersumpah tempat beredarnya bintang, tuan-tuan bayangkan kalau bintang mah begitu. Maka kata ulama, tidak ada manusia yang mampu melihat cahaya bintang secara langsung. Cahaya yang tuan-tuan lihat itu hanyalah kesan 4,000 tahun dulu. Subhanallah, 4,000 tahun dulu cahaya itu boleh tengok. Kalau seseorang manusia melihat direct cahaya bintang, dan saya buta ketika itu juga tak mampu. Itulah tempat disimpan Al-Quran. Minas sama'il 'ulya ila sama'id dunya, langit tinggi ke langit dunia bawah. Adapun sambutan nuzulul Quran tuan-tuan, yang kita faham, itulah ayat Al-Quran bermula turun. Ayat yang pertama, surah pertama, suratul Alaq, turun dalam 17 Ramadan, juga dalam bulan Ramadan. Adapun hak 24, 27 tadi ni khilaf tu, turun hak setui itu pun dalam bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ni baca turun Quran? Maka membicarakan hal ini tuan-tuan membawa kita kepada keistimewaan Ramadan yang ketiga. Ironinya MUII ini dibuat kajian
Saya tak mau cerita lah kelebihan Lailatul Qadar kerana saya yakin semua ustaz-ustaz memang cerita lah. Tetapi saya akan menyentuh dari sudut azamatullah, kehebatan ciptaan Allah yang memberikannya kepada kita. Tonton, perhatikan baik-baik. Bukti malam Lailatul Qadar itu dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu terlebih baik berbanding 1000 bulan. Kalimah 1000 itu tuan pegang. NUII ini dibuatkannya. Dia kaji atmosfer bumi. Bumi kita tetap waktu siang matahari suduh. Cahaya matahari mengandungi the particle of radiation. Dia ada partikel radiasi. Radiasi kita tahu cahaya dia itu ada energi, ada tenaga, ada elektrik dia. Elektron, mega elektron volt. So dia ada hak baik, ada hak buruk. Siapa dia kerja tanpih ini tuan-tuan? Tugas menapih radiasi yang buruk ini ialah lapisan langit yang ketiga. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Dalam surah Fussilat ayat ke-12 firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain." Allah lah yang mencipta 7 lapisan langit 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Allah wahyukan dalam setiap lapisan langit itu mempunyai tugas-tugas kandungan gas peranan yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Maka kata ulama ahli astronomi, lapisan langit yang ketiga yang dinamakan magnetosphere itu berperanan menjadi penapih filter. Betul waktu siang kita tak kenal bad radiation. The good radiation dibiaskan ditolak main sebelah kanan. Contoh kita sekarang. Tapi bila kanan malam di awal lagi dia belum kuat. Bila kuat the good radiation ialah sepertiga malam. Maka untuk nisbah kadar sepanjang tahun, mana-mana malam sepanjang tahun, baik itu tentang para nabi-nabi, para rasul, al-anbiya, orang-orang salihin, orang muttaqin, kekuatan mereka ialah waktu sepertiga malam, qiyamul lail. Maka tuan-tuan, untuk kajian NUII yang mengkaji tentang solar cycle sunspot, getaran cahaya matahari ini yang mengandungi partikel radiation ini, setiap 11.7 berdasarkan kalender orang putih bersamaan 12 bulan kalender Hijri. Apa makna 11.7? 11.7 hari 7 tuan-tuan, ada kadar penuh dia 10, tuan-tuan bagi 4 dia akan naik 2.5. 2.5 itu kalau sebulan bagi 4, seminggu ada 7 hari. So kalau 10 dibuang 3, artinya kadar harinya lebih, antara 9 ke 11 hari. Dan itulah jumlah hari yang kurang compare banding dengan bulan Ramadan pada kalender Islam. Setiap kali 11.7 kalender Masihi bersamaan 12 bulan kalender Islam, bacaan mega elektron volt partikel S1 square CM1 CM2, dia bacaan elektrik itu tahu dipaham, tak faham nak pula. Dia ada skill, dia sekarang S1 sampai S5, S5. Tentang bacaan terbaik dia tak boleh lebih daripada 1000. Dia boleh. Kajian yang dia buat tiap tahun berlaku bulan Ramadan. Bacaan MEV, mega elektron volt, akan naik ke tahap yang sangat baik, iaitu 1000 mega elektron volt partikel S1 square 1 cm2 hanya dalam bulan Ramadan. Kaji lagi berlaku 10 terakhir Ramadan. Kaji lagi kerap berlaku malam-malam kaji 21, 23, 25, 27, 29. Sebab itulah tuan-tuan Nabi bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri. Hampa carilah malam Lailatul Qadar pada malam witir. Nabi tak habaq terus. Nabi kata malam Lailatul Qadar tiap tahun, tiap Ramadan jadi malam 27. Kalau Nabi habaq lagu tu malam 26 cerah. Dan lagi bicara kecil
Tiap sahur kecil ibu nak ayah. Pasal tahu dah 27. Tapi Nabi tidak memberikan kabaran itu. Ini di antara rahsia Allah. Apa carilah sini? Maka mereka yang beramal di dalamnya pada malam itu akan diberikan kelebihan, akan dapat nikmat kelebihan beribadah 1000. Nampak Quran kata 1000, kajian mega elektronik 1000 MeV, hampir sama. Kita tugas kita beramal. Jangan tunggu, aku tak jumpa, tak nampak orang lima minit mai kat aku pun, tak ada pokok sujud, tak ada ayat aku. Tak usah nak kira. Yang penting kita beramal. Saya yakin, hakul yakin, orang yang beramal pada malam itu akan dapat kelebihan. Doanya sangat dimakbulkan oleh Allah. Sepatahlah pantang berdoa, jadi kerana naik lagi tarikan dia sangat kuat. Ibadat yang dia buat insya-Allah memberi kesan kepada Tuhan yang mempunyai badan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita sedang menuju ke arahnya. Kita belum lagi ni. Hari 15 masuk 19 esok. Sangat cantik. Semua yang saya sebut ni tuan-tuan, insya-Allah kita boleh amalkan. Marilah kita mencari kekuatan, kelebihan yang Allah dah bagi, yang masih lagi ada di depan mata. Tahun lepas tuan-tuan kita tak boleh. Tahun ni dah hujung dah ni nyari-nyari dah ni PKP. Tapi dengar kata program kekal. Mudah-mudahan saya kira mudah-mudahan. Kalau dia buat slide setelah ni nilai Allah ayat kita. Maka jangan lagi kita menanggung-nanggung dalam hal ini. Kita pandanglah kelebihan ini. Satu-satunya khas kepada umat Muhammad malam Lailatul Qadri yang tidak dianugerahkan kepada umat-umat yang lain. So, marilah kita memahami dan kita appreciate kata orang putih. Jangan lepaskan peluang, insya-Allah mudah-mudahan kita diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan sekalian, selepas itu sahaja sebagai renungan, mudah-mudahan dapat pengajaran dan panduan sedikit. Tuan-tuan dapat panduan sedikit daripada saya untuk kita bawa bekalan meneruskan lagi aktiviti ibadat kita insya-Allah. Dan tuan-tuan kita dapat berkhabaran, saya ada kawan Mekah, orang Indon. Dia ada ambil video gambar terkini di Mekah tu semua saya tahu. Ini dia akan banjir baru. Dan salji sudah mula turun dengan hujan batu, ketulan-ketulan air. Maknanya apa tuan-tuan? Saya pernah ceramahkan di sini. Kalau beberapa tahun dahulu salji sudah turun di Tabuk, sejuk di Taif. Sekarang sudah masuk ke Mekah. Maknanya tuan-tuan membenarkan apa yang Nabi pernah sebut. Ketika itu akan munculnya seorang hamba Allah, namanya menyamai namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, akan muncul di Mekah. Itulah sabda Nabi. Andai kamu mendengar perkhabarannya, fabayya'u walau haqqan 'ala thani, pergilah berbai'ah dengan Imam Al-Mahdi yang akan muncul di Mekah. Nabi sebut walaupun hamba kena merangkak di atas Nabi. Sekarang benar-benar tuan-tuan hampir berlaku. Sebab itu kata pengkaji para alim ulama, sekarang COVID ini hanya kamu rehearsal sikit-sikit. Tuan-tuan lihat apa berlaku di India. India sekarang hampir musnah seluruh negara karena sombong dan terlalu awal meraihkan. India tu tuan-tuan cari dari YouTube, berita-berita, laporan berita agensi akhbar antarabangsa. Mereka sangat-sangat kritikal. Boleh lenyap, boleh hancur satu bangsa. Dia punya benar teridah sangat sombong dengan orang Islam, sangat dekat agama Islam. Mudah-mudahan menjadi pengajaran untuk mereka. Jangan main-main dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan main. Jangan lu kata COVID ni, duk takut ke COVID, duk takut ke Tuhan ni. Jangan. Ini bukan kerja manusia ni tuan-tuan. Bukan demam biasa. Saya datang, kawan saya Dr. Rahman, pengarah maktab di Kuala Lumpur, di pagi mata Islam, mata perguruan Islam sekarang agak tenang. Dengan baik itu saya kadang-kadang skeptikal, orang pandang negatif kita. Masuk maklum lah, kita jagalah baik-baik. SOP salah kalau sampah sekejap. Sebab sekarang ini KD ini nak ayam lah, sekejap lah. Sampai bila? Sehingga ketika mana orang dah tak daya lagi lah, ketika itu makanan orang beriman sempurna. Selawat kepada Nabi, bacaan Al-Quran. Ada dia buat ini. Kalau kena kabut, mana buat? Minta maaf. Tak kira. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.